Baiklah, isu Baitul Maqdis merupakan isu yang sudah pun kita kata merupakan satu isu yang panjang untuk dibincangkan, khususnya apabila ia melibatkan, apabila di tempat itu ada 3 rumah ibadat bagi 3 agama, iaitu untuk agama Yahudi, Islam dan juga Kristian. Jadi ini merupakan perbalahan yang tidak berkesudahan dan disebabkan itulah proses perdamaian mengambil masa dan disebabkan itulah tindakan Donald Trump untuk mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel menyebabkan bantahan daripada negara-negara dunia kerana ia akan menjejaskan proses perdamaian. Jadi untuk kita mengupas lanjut tentang isu ini dan apakah yang mungkin sedang dilakukan oleh negara-negara Islam ke arah memperlahankan ataupun mengurangkan impak terhadap isu ini bagi masyarakat dunia. Jadi kita akan terus saja bersama dengan tetamu kita untuk bercakap tentang menyelamatkan Baitul Maqdis. Dr. Aminur Rashid Yatiban, ahli bersekutu Majlis Profesor Negara, juga dari Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis IEIJS. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, baru balik dari Istanbul katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin nak kongsi sikit keadaan di sana, reaksi masyarakat Istanbul dan Turki juga macam mana? Alhamdulillah, suatu perkembangan yang sangat mengujakan bila melihat respon daripada kebanyakan rakyat Turki. Saya berkesempatan untuk menghadiri persidangan antarabangsa berkenaan Baitul Maqdis kali ke-17 bertempat di Fatih, Istanbul. Dan dalam masa yang sama, saya juga berkesempatan untuk mengikuti himpunan sejuta umat di Turki untuk menunjukkan solidariti, kebersamaan, kesungguhan mereka untuk bersama-sama melakukan bantahan, mendesak Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menarik balik pengumuman beliau menyatakan berkenaan usaha memindahkan kedutaan Amerika Syarikat dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis, yang sekaligus memberikan pengiktirafan kepada Israel untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara mereka. Dan respon daripada rakyat Turki kebanyakannya daripada pelbagai latar, baik ahli akademik, baik ahli agama, baik rakyat biasa, mereka bersolidariti tanpa syarat untuk bersama-sama melakukan bantahan dan menunjukkan komitmen mereka bersama dengan Baitul Maqdis. Okey. Tetapi doktor, persoalannya adalah di sebalik bantahan yang disuarakan ini, adakah pengisytiharan oleh Donald Trump dan hanya Amerika yang mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel itu sebagai satu pengisytiharan yang sah? Dan kalaupun ia satu pengisytiharan yang sah, adakah dengan bantahan daripada negara-negara PBB yang lain boleh menggagalkan pengisytiharan itu? Secara dasarnya, apa yang dilakukan yang disebut sebagai unilateral move daripada Donald Trump ini adalah suatu perkara yang dari sudut undang-undang antarabangsanya pun adalah salah, dan dari sudut melihat kepada resolusi-resolusi yang telah diputuskan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pun bercanggah di sana. Namun begitu, kita sedia maklum bagaimana kedudukan Amerika Syarikat dalam konteks PBB sendiri dengan kuasa veto yang mereka miliki, dan dalam masa yang sama mereka mempunyai capaian dan juga kekuatan yang boleh untuk mempengaruhi bukan satu dan bukan dua, tetapi mungkin juga di kalangan sekutu-sekutu Amerika Syarikat untuk berkongsi keputusan yang dilakukan oleh mereka, walaupun secara dasarnya ia adalah bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan juga resolusi PBB sendiri, tetapi ada kemungkinan di sana mereka boleh untuk melakukan lobby dan juga move yang lebih agresif selepas daripada ini. Maka dengan sebab itu, bila mana masyarakat antarabangsa bangkit menyatakan protesnya, ia adalah suatu perkara yang signifikan. Dan ia bukan setakat di kalangan ketua-ketua negara, tetapi juga semangat ini dikongsi oleh NGO, oleh masyarakat keseluruhannya, yang sama-sama menyatakan bantahan atas sikap dan juga keputusan yang diambil oleh Amerika Syarikat yang begitu disukai oleh Israel, yang menunggu-nunggu saat ini bila mana diumumkan. Maka dengan respon yang ada di situ, saya berkeyakinan Amerika Syarikat dan Donald Trump akan sekurang-kurangnya melihat dan mengkaji semula untuk move yang seterusnya. Dan Alhamdulillah kita saksikan
semalam bila mana dilakukan sidang luar biasa oleh OIC dan saya kira saya wajar untuk memberikan suatu pujian dan penghormatan kepada usaha yang dilakukan OIC dalam menangani isu ini. Satu dari segi efisiensi, di mana respon yang dilakukan pada kali ini OIC dipengerusikan oleh Turki melalui Presiden Turki Erdogan, di mana beliau telah memanggil sidang luar biasa ini dan respon daripada negara-negara Islam adalah sangat memberangsangkan. Bila mana kita tengok antara yang hadir semalam termasuklah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib, kemudian Presiden Indonesia Jokowi, Sultan Brunei, kemudian Amir Qatar, dan ini menunjukkan bahawa negara-negara umat Islam sangat sensitif dan melihat perkara ini perlu untuk diselesaikan segera. So tuntasnya saya melihat bahawa respon daripada masyarakat antarabangsa, pimpinan-pimpinan antarabangsa ini akan ada kesannya dalam menangani isu ini. Doktor menyebut tentang kesan. Kalau kita lihatkan kepada tindakan OIC ini adalah tindakan yang berbentuk desakan. Ya. Tetapi adakah OIC selaku sebuah pertubuhan yang menghimpunkan negara Islam boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap Israel ataupun Amerika Syarikat dalam hal ini? Okey, dalam hal ini saya kira antara yang disebut juga adalah untuk OIC. Dengan yang saya kira ini antara keputusan-keputusan yang tegas pernah disuarakan oleh OIC untuk mengangkat perkara ini kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Yang saya kira ia akan memberikan tekanan yang bukan sedikit. Kerana dalam kedudukan sekarang, ia bukan setakat OIC tetapi juga Kesatuan Eropah, negara-negara yang dianggap berpengaruh seumpama Rusia, China, Perancis, turut bersama-sama memberikan sokongan kepada apa yang dilakukan oleh OIC sendiri. Dan berdasarkan apa maklumat yang saya peroleh, yang turut hadir dalam sidang luar biasa OIC ini juga adalah Presiden Venezuela yang Maduro, which is saya kira ini adalah perkembangan yang positif bagaimana isu Baitul Maqdis bukan sekadar ditangani dan diberikan sokongan oleh di kalangan negara-negara Islam saja, tetapi juga oleh mereka yang melihat di sana ketidakadilan, kezaliman dan juga tindakan-tindakan brutal yang dilakukan oleh rejim Israel merupakan suatu ancaman, bukan setakat ancaman kepada warga tempatan di sana, tetapi ia boleh mencetuskan kepada suatu ancaman global. Okey, bagi pandangan peribadi doktor sendiri, adakah dengan pengisytiharan ini akan merancakkan lagi dan menggalakkan satu tindakan keganasan ataupun pelampau agama yang mungkin akan tiba-tiba muncul dan kembali rancak selepas daripada isu ini? Tidak dinafikan di sana ada sebahagian daripada mereka yang mungkin boleh dan akan mengambil kesempatan daripada situasi yang meruncing seumpama ini untuk memberikan justifikasi kenapa mereka melakukan pengeboman, serangan di sana sini dan seumpamanya. Maka dengan sebab itu hal ini perlu untuk ditangani dengan kebijaksanaan dan kematangan. Yang dengan sebab itu tindakan-tindakan daripada pihak OIC dan juga ketua-ketua negara, masyarakat seluruhnya adalah kita bukannya bersama dengan keganasan. Dan apa yang perlu untuk ditegaskan, saya tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Erdogan semalam adalah bila menyebut tentang keganasan, maka Israel yang sepatutnya perlu untuk ditandakan sebagai pengganas. Dengan keganasan mereka dan jelas seumpama video yang viral bagaimana tindakan daripada anggota keselamatan Israel membunuh anak kecil secara zalim. Ia adalah suatu tindakan yang sangat melampaui batas yang mendobrak nilai kemanusiaan. Yang saya kira perkara ini sangat-sangat memberikan kesan kepada mereka yang regardless latar mereka, tetapi mereka cintakan kepada keamanan, keadilan, maka mereka akan tersentuh. Sampai bila kezaliman ini perlu untuk dibiarkan dan diteruskan. Betul. Maka
Erdogan juga menyatakan merupakan suatu keputusan kolektif yang disokong oleh pimpinan negara-negara umat Islam yang hadir dalam sidang luar biasa ini, betapa mereka telah melakukan tindakan yang mencabar, melanggar garis merah yang sepatutnya perlu untuk disanggah secepat mungkin. Itulah kita harapkan agar tindakan proses rundingan kedamaian dan juga keamanan ini akan dapat diselesaikan dengan segera, insya-Allah. Terima kasih sekali kepada doktor kerana berkongsi dengan kami, dan kita harapkan kita boleh berkongsi lagi pengalaman doktor selepas ini dalam mungkin ada waktu dan ketika yang kita ada kesempatan. Terima kasih kepada Dr. Aminur Rashid. Dan sebenarnya dalam isu Baitul Maqdis ni, apa yang kita perlukan adalah sokongan masyarakat dunia, tidak kira apapun agama kita, untuk memastikan kedamaian itu berjaya kita capai. Dan kita akan kembali selepas ini. Kita akan menyaksikan sana sini Hati Emas Mara Kapit, aktiviti sosioekonomi dan pengalaman di Kapit. Jom.